banyak nak cover ini, saya rujuk Standing Order 37.1/B, tak mahu dicelah lah yang di-Pertua. Mengimpikan belanjawan yang diberkati, Datuk Yang di-Pertua, Menteri Kewangan telah membentangkan anggaran perbelanjaan berjumlah 395.8 bilion ringgit, di mana 303.8 ringgit adalah untuk perbelanjaan mengurus dan 90 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan pembangunan, termasuk 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka. Maknanya hanya 90 bilion saja yang boleh digunakan untuk pembangunan sebenarnya. Bertujuan untuk mengurus tadbir negara yang mempunyai 34 juta warga Malaysia agar mampu hidup sihat, bahagia, sejahtera dan sebagainya. Pantun. Nabi Yusuf orangnya tampan hingga wanita tergila-gila. Tugas kita bahas belanjawan, mengangkat suara rakyat ditimpa sengsara. Tadi saya rasa kita dah dengar semuanya apa yang disebut oleh Bera yang menjiwai apa masalah kos sara hidup yang mencanak naik, subsidi kurang, natijah domino efek, kenaikan SST, cukai SST 2%, kesian makcik, pakcik, semua kaum, semua bangsa, seluruh negara, sama ada di pantai barat maupun di Borneo. Termasuk juga orang-orang muda, ibu bapa yang muda yang macam main tarik tali. Tarik sini tak cukup, tarik sana tak cukup. Bagaimana nak menyara keluarga? Cukup makan, cukup pakai, sihat, gembira dan sebagainya. Jadi saya merujukkan kepada kerajaan surah Al-As. Kita ni nak menasihati agar sentiasa berada atas kebenaran. Boleh bagi laluan sikit kapal? Tak, saya dah sebut kepada speaker tadi. 37.1/B. Maka kerajaan harus sabar mendengar projek check and balance semua pihak, terutama daripada pembangkang. Tak benar, Belanjawan 2024 diberi tema reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Walaupun angka yang diutarakan dikatakan besar, yang penting bukan yang besar tetapi mencukupi bagi menjaga maslahat dan mencegah mafsadat agar mendapat keampunan dan keredaan Allah SWT. Ingatlah bagi pembuat dasar, wabil akhirati hum yuqinun, bagi mereka sekiranya akhirat itu menjadi tumpuan kerangka, insya-Allah mereka tidak akan tersasar. Poin saya, idealnya belanjawan ini nanti oleh rakyat Malaysia adalah needs based belanjawan atau belanjawan yang berdasarkan keperluan. Kita mahu belanjawan yang memenuhi keperluan semua golongan rakyat. Rakyat miskin, rakyat kaya di kota maupun di desa, selatan maupun utara, pantai barat maupun pantai timur, semenanjung termasuk juga Sabah dan Sarawak. Kawan maupun lawan termasuk golongan perbezaan fahaman politik. Barulah boleh dikatakan kerajaan madani. Bukankah di antara slogan masyhur yang sering dilaungkan, no one left behind, dengan izin. Khususnya saya quote the United Nations Development System support to Malaysia's strong commitment to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs, Sustainable Development Goals, and its aspirations to become a high-income, inclusive, environmentally sustainable, and advanced democratic nation. Especially the United Nations system's approach, support to strengthen an effective whole-of-nation approach to achieve the SDG. So, strategy priority area 1, people leaving no one behind. Jadi, saya nak minta kepada semua di sebelah sana, jangan lupa orang sebelah sini. Walaupun macam-macam tadi kita dengar, memang kita tidak nafikan benda baik, kita alu-alukan. Tuan Yang di-Pertua, memaksimumkan hasil, mengorak langkah ke arah negara yang self-sufficient atau berdikari. Soalan saya, sudahkah kerajaan melaksanakan eksploitasi optimum segala sumber kekayaan sedia ada, sama ada di laut maupun di darat, di permukaan dan dalam perut bumi, digunakan sebaik mungkin bagi manfaat manusia, semua makhluk dan melahirkan tamadun unggul negara tercinta. Saya mengucapkan tahniah kepada DOSEM yang telah pun menghasilkan buku ini, buku statistik ini. Ini tahun 2023. Jadi saya minta mereka buatkan setiap tahun untuk bantu kita di
sebagai wakil rakyat ini. Saya merujukkan speaker di mana Kapar menurutkan DOSAM ini ada 316,000 penduduk, mungkin sekarang itu 2022, sekarang mungkin lebih. Saya merujuk jadual 11, akses kepada kemudahan asas kepada isi rumah Parlimen Kapar Selangor 2019. Kemudahan asas, kemudahan kutipan sampah kooperatus, tempat kediaman 65.2% di Kapar. Sementa hanya 55.4%, Selat Kelang 57.8%. Kawasan atau kutipan sampah di tempat pengumpulan yang jaraknya melebihi 100 meter dari tempat kediaman. Kapar 34.6%. Kapar ni yang berhormat speaker ialah Lembah Kelang, yang di mana Kelang dikatakan nak jadi Majlis Bandar Raya Kelang. Okey. Meru 17.3%, Sementa 44.6%, 41.6% Selat Kelang. Jadi saya minta kepada KPKT tolonglah bantulah berikan peruntukan kepada MPK supaya boleh membantu daripada segi angka itu. Kedua, Menteri Pelancongan dan Menteri Alam Sekitar. Kapar menarik perhatian kementerian yang berkenaan di mana wujudnya potensi pelancongan eksklusif iaitu di Sementa, tempat singgah beribu-ribu burung migrasi, migratory birds di kawasan Kapar bahkan menjadi tarikan antarabangsa terutama peminat burung migrasi atau birds watchers. Ini perkara unik, Menteri. Bukan ada pada semua tempat di dalam negara. Saya kongsi maklumat yang saya petik daripada Kapar Energy Ventures. Sempat pula Kapar 1987, the Kapar plant manages to be also the most dynamic power plants. It's the first and only power station in Malaysia. First, with triple fuel firing capabilities, gas, oil and coal, and is also the largest power plant in Malaysia. Dia cakap Malaysia ni, with an impressive generating capacity for its 300 megawatts units and 500, ini saya tak nak sebut lagi. Okay, Kapar Energy Ventures plant was commenced construction on 240 hectares of reclaimed mangrove swampland. It was then the first coal-fired power plant in Malaysia and has grown into a subcritical power plant today, processing MFO and bituminous coal. It's now the top producer of electricity in Malaysia, and its ash pond is enduringly a popular haunt for thousands of migratory waterbirds travelling between Siberia and Australia. Bayangkan jauh. Soalan Kapar. Apakah kerajaan mempunyai sebarang perancangan untuk memanfaatkan fenomena unik ini sebagai satu daripada produk pelancongan negara, yakni birds watching? Kedua, sebagai pengeluar tenaga terbesar di Malaysia, Kapar mahu tahu apakah perancangan kerajaan untuk mengurangkan penggunaan bituminous coal sebagai fuel utama dalam penyaluran elektrik selari dengan polisi negara untuk mengurangkan emisi karbon dioksida. Apakah implikasi kepada penduduk tempatan bila ada perubahan sumber bahan api terutamanya renewable energy, dan apakah implikasi kos bil elektrik kepada rakyat bila bertukar nanti sumber fuel ini, dan apakah kesan natijahnya kepada migratory birds itu tadi. Kementerian Kerjaya dan semualah tentang apa ni infrastruktur dan sebagainya. Saya dah sebut stop the bangau fenomena. Saya minta kepada kerajaan semua yang yang terlibat. Saya mengesyorkan one stop center, fizikal dan online. Tempat aduan awam diproseskan disalurkan kepada pihak pengadu. Dah pening dah rakyat Sini kata bukan, ini pergi kepada JPS. Ini kata bukan, oh ini sebenarnya longkang JKR. Tolong hentikan. Apakah perancangan mengenai aset negara, khususnya pulau-pulau yang berdekatan dengan pelabuhan Kelang, di mana kita tak mahu dibiarkan tanpa manfaat? Kekayaan biodiversity negara, top 12 in the world, Datuk Yang Dipertua, kita tidak mahu ia dicerobohkan. Kita tidak mahu dalam keadaan geopolitik yang dinamik, kita tidak mahu orang asing menceroboh dan mengaut manfaat yang dilakukan secara halus dan kecil-kecilan, last hilang, habis pulau kita. So what's our grand plan? Saya minta segala IPT, kementerian-kementerian, tolonglah
pergi lihat apa yang ada di dalam negara kita ini. Kita penuh dengan kekayaan. Kapar mahu melihat R&D yang mempunyai ROI, Return of Investment. Setiap pelaburan masa wang modal insan penyelidikan adalah berbaloi insya-Allah. Kapar mahu melihat job creation juga sebagai kesan positif dengan kerancangan aktiviti penerokaan sumber kekayaan alam dan negara, flora, fauna serta biodiversity. Minta sikit lebih lah. Yang dipertua banyak lagi. Air juga kita banyak. Tak cukup air. Dan tu kadang terlebih air. Jadi banjir dan sebagainya. Kita ada 189 lembangan sungai. Sabah dan Sarawak semuanya ada. Okey. Apa yang dirancangkan oleh kerajaan supaya air kita ini disimpan bila kita tak ada dan jangan lebih sampai masuk dalam rumah orang dan banjir. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim KPKT, pencemaran alam sekitar disebabkan sampah domestik, industrial waste di Kapar khususnya contoh di Batu 14 Jalan Kapar. Merujuk kepada jawapan Menteri soalan nombor 32 tarikh 16 Oktober, timbunan sampah di pelupusan tanpa haram setinggi 20 kaki, 7 meter, bayangkan Menteri dan 7 meter, maknanya dah lama dah. Saya difahamkan, saya nak ringkaskan ini yang dipertua, 400 tan sampah itu, 20 kaki. Jadi saya nak minta, saya difahamkan, dah ada tindakan, 4 operasi dan sebagainya. Saya merujuk Akta 672 bagi negeri-negeri yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Pengurusan sisa pekerja di sektor komersial, industri dan institusi CII adalah tertakluk di bawah peraturan pengurusan sisa pekerja dan pemeriksaan awam. Mana penghasil sisa dari sektor CII yang gagal mematuhi peraturan ini dan menyebabkan berlakunya pembuangan dan pelupusan secara haram, pihak berkenaan bolehlah didenda tidak lebih 10,000. Please-lah yang dipertuakan. This is nothing to them. Tolonglah lihatkan. Sebab itu mereka tak peduli pun. Jadi Kapar mengesyorkan Menteri lihat semula akta ini. Mana lagi? De-dollarization. Minta sikit lagi. Okey, peruntukan Kementerian Perpaduan hanya 19.06 bilion ni tak cukup ni. Bagaimana nak jagakan di perpaduan di dalam negara kita. Last kali, ini kebakaran tragis di Bagan Teochew, Pulau Ketam, Kapar, menjilat 4 buah rumah dan seorang ibu tunggal dijumpai rentung dalam rumahnya. Ini saya nak sebut di sini, di Pulau Ketam ini, semuanya keliling air. Biasanya ada air di bawah, tapi bila air surut, maka kalau ada kejadian kebakaran, bomba, tak ada jabatan bomba di Pulau Ketam, hanya bomba sukarela. Dan ketika hari itu, pukul 12.30 hari, kebakaran berlaku dalam masa 15 minit, tak sampai setengah jam, speaker. Mereka nak angkat, nak tarik kan, hos ini, nak padam, tak boleh, speaker. Jadi mereka naik bot. Bot pula, ni tanah, jadi bot tak boleh masuk. Mereka kena jalan dekat selut ini, ambil daripada air laut, ya, untuk siram. Habis senang ceritanya, 4 termasuklah pusat pemprosesan ikan dah habis hangus, termasuk yang meninggal. Jadi saya mengharapkan nanti ada peruntukan sebenarnya kampung baru ni, Bagan ini, sebab ini Pulau Ketam, dan upgrade lah bomba di Pulau Ketam supaya ia berkesan. Satu lagi yang saya difahamkan oleh mereka ialah mereka ini air, tangki air. Saya kata kenapa tak pakai tangki air? Dia kata terlalu rendah. Jadi ini juga saya minta kerajaan tolong lihatkan. Last kali Menteri Pendidikan telah memberikan saya jawapan, tapi tidak meyakinkan sangat, di mana Sekolah Kebangsaan Teluk Kapas yang saya dah bangkit banyak kali di sini masih tergantung lagi jawapannya ini. Dia kata projek ini dijangka tender pada Januari 2024, tertakluk kepada kelulusan peningkatan kos oleh Kementerian Ekonomi dan kelulusan penuh pelan bangunan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi saya minta, apa pun tadi saya kata yang bangau-bangau tadi, saya minta rakyat Kapar mahu sekolah ini dibina secepat mungkin. Please do your best untuk cepatkan
Dah last kali pantun lah for your speaker ya. Dah habis dah ni. Saya tak pandai nyanyi. Tak jumpa pula tu ya. Jadi tak apalah. Saya telah ambil masa kerana foto sikit. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada speaker yang telah pun memberikan saya masa. Akhir sekali saya nak ingatkan kepada kerajaan di mana kita nak buat apa ni? Kita nak buat belanjawan ini adalah ingatkan akhirat insya-Allah. Last kali speaker. Laporan Ketua Audit Negara, saya nak tanya, RSC Kereta Api Tanah Melayu 24.45 juta ini tak dikutip. Speaker panjang sangat ni speaker. Macam kerajaan pula belah sana. Macam kami ni pembangkang. Mesir pula langat. Kita pergi Yang Berhormat, itu yang saya